Ya, kembali bersama dengan kami Tasnim Faizal dan juga Zulkifli Bujang di Sri Pagi Suat Pagi Satu Malaysia. Dah bangun tidur ke belum ni? Sebab maklumlah hari cuti kan, mungkin lambat sikit bangun sebab orang kata nak bermalas-malas hari ni, ataupun dah bangun dah celik mata sejak subuh tadi tapi masih atas katil. Tak ada, dah bangun tapi tengah duduk depan komputer buat pantun. Nak kalahkan Zulkifli Bujang hari ni dan kan. Jangan lupa terus saja ke Facebook kami untuk apa orang kata tu mengundi. Bukan undi kat luar aja, tapi boleh mengundi juga di laman Facebook kita untuk tanyakan kita bertanyakan tentang motivasi kita bekerja. Ya, dan kita nak bercerita tentang Facebook, Twitter kita dan semua lagi media sosial ni sebenarnya ada kaitannya dengan tetamu kita dan juga tajuk yang akan kita bawa selepas ini. Media sosial bijak menilai, bijak memilih. Ya, kita ada tetamu kita yang merupakan seorang pakar kriminologi kita yang tahu ni tengok ni Tasnim ni ada masalah ni. Menipu ke? Kita kena tanya tetamu kita lah. Kita ada tetamu kita, Datuk Akbar Sattar bersama Selamat Pagi Satu Malaysia. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah sihat. Datuk, kalau betul ke sebab kata Zulkifli, kalau tengok je boleh tahu menipu ke tak ni, betul ke? Boleh nilai ke, Datuk? Boleh. Boleh. Macam mana? Dia ada dua cara ya. Satu mengikut fisiologi menggunakan alat poligraf ya. Satu lagi psikologi. Orang yang berbohong itu dia bukan, dia abnormal lah. Tapi saya normal kan? Kami normal kan? Setakat ni lah. Bila tanya soalan terketar dan lain, ataupun dia cuba terus macam buat benda-benda yang bahaya ni kan. Saya dah belajar sikit dah dengan Datuk. Kau main lagi. Jadi kita teruskan. Kita nak tahu sejauh mana kesahihan ataupun pengaruh media sosial tu sendiri, Datuk. Kalau kita lihat di sini, media sosial muncul sebagai elemen terpenting. Lagi-lagi kita bercerita tentang kempen nak pilihan raya ni kan. Dan ramai ada yang mengatakan di sini pendapat mendakwa siapa yang pandai memanfaatkannya akan mendapat faedah. Itu dia berkata perang cyber paling berkesan media sosial ni. Bagaimana? Pada tahun 2013 ada betul, ada tak betul. Pertama kita kena ingat iaitu untuk menggunakan media sosial ini adalah begitu mudah sekali. Apa yang kita perlu ialah sebuah komputer dan juga line internet. Dan yang kedua saya dapati seorang itu tidak perlu menjadi seorang pakar penulis ya. Hanya penulis yang baik saja boleh menulis dalam surat khabar. Dan kita memerlukan orang yang biasa, tak perlu jadi VIP ya. Dan yang ketiga kita boleh menulis pada bila-bila masa. Dan yang keempat saya rasa ia merupakan satu revolusi maklumat lah kepada di dunia ya. Jadi ialah sebab bila dalam maklumat di dalam media sosial ni, Twitternya, Facebooknya, apanya kan, kita tak tahu maklumat tu tepat ke tak tepat. Jadi macam mana agaknya kita kalau boleh ni dapat menilai setiap maklumat yang kita beri ni untuk kita analisa ini maklumat tak tepat ni. Kita lah, kalau ini masalah masyarakat di Malaysia ya, ia suka menerima suatu perkara yang dengan mudah ya, tanpa merujuk kepada sumber-sumber lain ya. Jadi sebelum kita menerima suatu, kan sekarang kita mempunyai media sosial, kita boleh Google dan lihat dan banding kembali adakah maklumat yang diberikan itu betul ya. Jadi kebanyakan daripada kita mudah menerima. Tak, masalahnya maklumat ni pun kadang-kadang tak betul. Maklumat di dalam internet, dalam Google pun kadang-kadang tak betul sebab kalau contohnya ni, contoh Wikipedia pun ada maklumat yang tak begitu tepat kan. Jadi kita nak dapatkan maklumat sumber yang tepat tu macam mana? Dalam mainstream media ni orang tak percayalah. Jadi timbulnya masalah dengan jaringan media yang semakin banyak ni. Kesahihan dia tu. Untuk pada tahun 2008 media sosial ni orang percaya. Dan saya rasa pada masa ini iaitu 2013 media sosial pun dah tidak objektif lagi. Jadi maknanya untuk mendapatkan perkara-perkara ataupun maklumat yang tepat, kita perlu pergi kepada sos dan membandingkan sesuatu sos itu. Saya rasa itu penting. Kerana kita kena ingat bahawa kini media sosial ini hanya kalau di Malaysia komputer di Malaysia ni kita start tahun 1995. Tu nak tanya tu sejarah tu, kita kongsi sejarah sedikit. Masa tu kita hanya mempunyai 20,000 orang saja yang mempunyai internet ya, akses kepada internet. Bandingkan kini kita ada lebih kurang 18 juta. Okey. Dan Facebook pula diadakan lebih kurang pada tahun 2004 dan 2005 Twitter dan kini YouTube ya. Facebook kita pengguna kita ada lebih kurang 14 juta orang kini ya.
kebanyakan daripada mereka adalah umur antara 25 dan sebagainya. Dan kita dapati bahawa Facebook ini merupakan dipengaruhi atau digunakan oleh golongan-golongan muda lah. Tapi walau bagaimanapun banyak kajian menunjukkan bahawa pengguna Facebook ni walaupun 13 juta ataupun internet ya, kebanyakan daripada mereka ini adalah bukan minat sangat terhadap politik. Mereka lebih kepada gosip, itu memang gosip artis. Gosip artis. Yang kedua, mereka lebih minat kepada entertainment ya. Yang ketiga, mereka juga update dia punya Facebook. Itu menyebabkan rating dan juga dia punya statistik naik. Jadi kurang kepada itu. Tapi Datuk, politik ni tak ramai lah sebenarnya. Tak ramai. Tapi kalau kita tengok sekarang Datuk, nak dekat tarikh penting kita ni, dah semakin ramai yang memberi tumpuan kepada media sosial. Kenapa? Boleh kita katakan perang ideologi di internet merata-rata. Jadi ini juga merupakan salah satu, boleh kita pro kontranya ada kan, kerana terlalu ramai di antara mereka menyuarakan pandangan macam-macam di laman Facebook, Twitter dan macam-macam lagi. Bagaimana? Ya, saya rasa betul. Cuma kita akan terkejut apabila kita dibanding statistik ya. Di manakah website ya, iaitu sesawang mana akan merupakan sesawang yang paling popular di dalam sosial media. Okey. Ia merupakan sebuah akhbar Inggeris di Malaysia yang bukan merupakan, dia tidak ditujukan ataupun bukan satu website yang dimiliki oleh orang politik. Jadi ini menunjukkan bahawa orang masih lagi percaya kepada media-media tradisional itu dan cuma di dalam online lah kan. Okey, jadi kita dah nampak senario dia tu macam mana dalam jaringan media sosial ini boleh memberi kesan jugalah dalam kita nak memilih. Sebab apa, kita baca banyak maklumat. Sekarang ni Datuk kan kalau macam Datuk sebut tadi 2008 orang percaya dengan media sosial ni. Tapi sekarang 2013, ni sebab masing-masing dah ada cyber war team ni orang kan, ada cyber troopersnya. Jadi itu yang menyebabkan orang dah jadi tak percaya dah. Sebab bila cyber troopers ditubuhkan menyebabkan mereka memanipulasi maklumat. Kalau dulu kita cakap ni orang terbanyak, orang biasa yang memberi maklumat, maksudnya lagi sahih lah. Maksudnya mereka memang ikhlas nak bercerita. Tetapi bila ada cyber troopers ditubuhkan menyebabkan kita perang, kita manipulate, kita ubah gambar ni, letak gambar muka orang lain, kita edit sana edit sini, kita publish. Betul, itu betul. Kerana mereka ni mempunyai agenda ya. Dan yang kedua, mereka juga merupakan penulis upahan. Jadi ini menyebabkan maklumat dah tak begitu tepat dah. Jadi penulis bukan lagi mengikuti etik kod etik penulis masing-masing yang lebih profesional, dan mereka mempunyai agenda yang tertentu. Dan yang kedua, boleh dikatakan kebanyakan daripada penulis ni ataupun yang terutama sekali yang pandai dalam komputer mereka dapat memanipulasikan suatu gambar ya. Dulu gambar gambar selalunya orang tidak mempercayai gambar walaupun kerana setiap gambar tu boleh superimpose oleh pakar komputer. Dan kini YouTube ya juga macam keberkalian untuk superimpose boleh juga ya. Jadi kita kena berhati-hati kerana teknologi telah memainkan peranan yang penting. Dan satu lagi ya, sukar untuk kita mengawal perbuatan yang seperti ini kan. Teknologi itu berubah dari masa ke masa, setiap saat dan setiap minit. Ada aja kan. Ini menakutkan, menggembirakan ada, kenapa kita dunia tanpa sebadan macam-macam maklumat yang kita nak boleh dapat. Tapi menakutkan perkara-perkara seperti ini boleh dilakukan di media sosial. Jadi bagaimana dengan semua ini, Datuk, boleh kita cara untuk mendidik pengguna di luar sana untuk bijak menilai, bijak memilih, bagaimana Datuk? Saya rasa semua orang tahu kan. Semua orang tahu ada hak masing-masing ya. Cuma jangan percaya 100% kepada social media. Kita hendaklah menyemak kepada maklumat-maklumat ataupun sumber-sumber yang betul ya. Dan yang kedua, saya rasa sebelum kita memahami ataupun membaca sesuatu artikel dalam social media, hendaklah kita memikir dengan panjang dan pastikan sama ada maklumat yang diberi itu tepat atau tidak, kerana ini akan memberi kesan tak baik kepada negara. Dan kadang-kadang maklumat mengenai keselamatan negara ya merupakan satu yang menjejaskan keselamatan. Itu merupakan satu perkara yang tak baik. Bukan saja boleh mencetuskan huru-hara, bahkan juga memberi imej yang tak baik kepada orang-orang luar negara yang melihat keadaan masyarakat kita
yang begini. Dan untuk mencapai demokrasi yang sebenar, maknanya kita mesti profesional dalam menulis dalam blog dan juga sebagainya, supaya kita merealisasikan suatu demokrasi itu adalah demokrasi benar dan bukan demokrasi terpimpin. Ini juga masalah Zul, kadang-kadang kan yang menulisnya pun lupa etika, tata caranya bila menulis. Ini short sendiri. Tak, macam-macam ikut emosi. Lagi satu kan Tasnim, inilah masanya untuk dia menjadi orang lain. Sebab apa kan? Sebab mungkin dia tak boleh jadi doktor, dia tak boleh nak jadi peguam ke apa kan, tapi bila dalam Facebook dia boleh jadi apa saja yang dia nak jadi. Kawan nampak pun kan. Itu yang saya cakap kan. Kalau seorang penulis profesional dalam media tradisional kita perlu mempunyai kelulusan dan juga cara teknik menulis yang baik dan ia ditapis. Dalam sosial media ni apa saja yang keluar itu keluar, termasuk fitnah dan sebagainya, dan juga gosip-gosip yang boleh menjejaskan nama baik seseorang. Ini tiba-tiba dia keluar dengan fakta dia tersendiri. Dia kata dia dah kaji dah, ini keluar fakta. Lepas tu dia kata ada fatwa pula, keluar fatwa baru. Ada pula yang percaya kan. Masalahnya kadang-kadang setinggi mana pelajaran kita pun, kadang-kadang kita boleh terpedaya juga, Dato'. Ini masalahnya sekarang. Ada yang ada degree ke PhD tak kisah. Bila dia tengok macam-macam ni, dia pun mudah terpengaruh. Itu masalah sekarang. Saya percaya tu sebab manusia dia suka kepada perkara-perkara yang begini perkara gosip, perkara yang negatif, itu memberikan satu kepuasan kepada mereka sedangkan ini kadang-kadang kalau kita tidak berfikir panjang, ia boleh memudaratkan seorang dan boleh memecah belahkan masyarakat so kita kena berhati-hati lah. Itulah dia. Kita dia orang ni belajar tentang persuasif komunikasi. Komunikasi pembujukan yang tahu macam mana kita nak pujuk orang supaya percaya kepada kata-kata dia tu. Walaupun tak terbukti dari mana-mana pun kan. Dulu masa tak ada social media, apa yang mereka lakukan ialah tunggu depan TV. Menulis surat layang. Menulis surat layang. Menulis surat layang kan. Tapi kini tak perlu lagi. Melalui social media mereka boleh mengatakan sesuatu kepada ketua jabatan dan sebagainya. Dan ini memberi kesan yang disokong pula dengan gambar. Disokong pula dengan video. Kalau surat layang tu lambat sikit kan, dengan tak ada bukti yang ni ada pula. Kajian menunjukkan bahawa masyarakat kita menggunakan lebih kurang 20 jam seminggu untuk online kepada social media. Sedangkan purata orang yang melihat TV sekarang menonton TV adalah lebih kurang 10 jam saja di semakin kurang. Mungkin dalam komputer sendiri dah segini ataupun dalam smartphone kita boleh melihat TV 1, TV 2 dan sebagainya kan. Yalah. Dan ini merupakan satu perkembangan teknologi yang tak boleh lepas ni tak ada komunikasi dah. Sambil memandu pun ni iPad dekat riba ni Awak buat begitu ke Zul? Tak ada. Bukan mengikut pengalaman sendiri tak. Saya tengok online buat. Jadi ini juga merupakan masalah bila kita katakan kan, sebaik mana ia memberi faedah, ia juga merupakan satu masalah. Dan jika anda sebenarnya tidak bijak menilai, tidak bijak memilih, anda boleh terperangkap dengan informasi-informasi yang kurang sahih dan juga mudah terpengaruh dan perkara-perkara yang boleh memudaratkan sebenarnya, Dato'. Kita tengok cakap politik lah. Kedua-dua belah pihak sekarang dah sama kuat iaitu menggunakan media sosial. Ada juga sebelah pihak telah menggunakan lebih kurang 20,000 blog bloggers untuk kempen jadi sama kuat lah. Saya rasa jadi maknanya masyarakat terpaksa melihatlah kedua belah pihak. Datuk rasa taktik itu bagus ke? Kita mengupah bloggers untuk tulis yang baik tentang kita ataupun hentam orang lain? Saya rasa itu tak baiklah kerana kita tidak memikir mengenai dosa pahala dan memfitnah kan. Saya rasa untuk memenangkan pilihan raya ini tak semestinya kita mempunyai mempengaruhi social media. Kerana kebanyakan daripada pengundi adalah orang di luar kawasan. Maknanya sentuhan tradisional dan juga pemilihan pemimpin, mereka memilih orang yang punya integriti, mempunyai program, mempunyai sentuhan lebih human touch. Kerana majoriti daripada pengundi adalah orang dari luar negara, daripada luar bandar. Sedangkan daripada dulu lagi sebelum ada social media, orang-orang bandar selalunya jadi pembangkang Itu
lumrah saya rasa kan. Baik. Datuk, kalau kita lihat selaras dengan tema Hari Pekerja kali ini, pemangkin transformasi negara, mungkin apa lagi yang boleh terus dilakukan untuk kita tak boleh halang apa mereka nak katakan di media sosial, mungkin dari segi hukuman ke apa lagi transformasi boleh lakukan supaya kita boleh mengelakkan perang ideologi di media sosial ni sendiri, bagaimana? Macam ni sebenarnya undang-undang kita ada undang-undang macam seperti di Seksyen 292 Kanun Keseksaan yang mana yang siapa yang mengedar, memiliki, memegang, tunjuk seperti barang lucah menyimpan boleh dikenakan denda 3 tahun dan juga didenda penjara 3 tahun dan juga denda. Begitu juga akta komunikasi multimedia yang mana kita boleh dikenakan denda sehingga RM50,000. Jadi ini merupakan satu undang-undang yang baik dah. Tapi walau bagaimanapun saya rasa pihak-pihak penguatkuasa perlu mempunyai pakar yang baik seperti dalam bidang forensik, komputer forensik yang mana kita dapat mengesan dengan lebih cepat dan tepat sebarang maklumat-maklumat yang tak betul supaya kita dapat kesan. Walau bagaimanapun sebenarnya memang ada dah tu. Memang boleh kita kesan tu. Boleh. Cuma itulah sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tangga juga. Kadang-kadang walaupun kita bijak tapi kita ada buat kesilapan. Walaupun kadang-kadang kita pergi ke cyber cafe orang kata tu meninggalkan jejak. Yang boleh dikesan. Selalu betul. Kerana selalunya orang yang penjenayah ni dia terlupa, dia tertinggal jejak-jejak. Gairah kan dalam ni. Ya, dia tertinggal ni apa tu evidence kesan boleh dijejaki. Dan sekarang ni mengikut kalau pakar komputer forensik setiap hard drive yang kita delete tu dalam komputer, jangan menyangka kita tak boleh retrieve balik. Ada satu software yang mana kita boleh retrieve balik, keluar balik apa yang ada di dalam komputer dan juga smartphone. Ini merupakan satu bahaya. Begitu juga satu lagi yang banyak orang tak tahu, iaitu di dalam kita punya fax machine, bukan fax, kita punya printer scanner, photostat. Kerana photostat pun mempunyai hard drive sekarang. Jadi sekarang ni kalau kebanyakan daripada syarikat ataupun setengah jabatan menjual photostat tu use sebagai photostat yang telah dipakai. Dan kita lupa bahawa dalam sistem, dalam hard drive tu kita punya maklumat. Jadi apabila kita reprint balik, kita boleh keluar semua rahsia di dalam tu. Apa saja yang apa saja. Ini bahaya. Memang bahaya. Baik, jadi dengan itu kita ucapkan terima kasih pada Dr. Akbar sendiri di atas apa yang dikongsikan bersama. Tapi yang penting apa jua semuanya terpulang kepada anda sebenarnya. Anda yang harus bijak menilai, bijak memilih informasi-informasi mana yang sahih, yang tidak. Kita dah dewasa. Kita dah dewasa. Pelajaran kita kena pandai menilai. Yang penting kita kena jadi matang dan membuat perbandingan yang tepatlah yang mana satu. Okey, baik, ini masanya untuk kita dapatkan informasi yang tepat juga, yang sahih hanya di RTM. Kita ikuti perkembangan berita bersama.